Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada murid-murid sekalian. Pada hari ini kita bersua semula dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks penjodoh bilangan. Sebelum tu, cikgu minta murid-murid sekalian sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 12. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Okey, petikan yang terdapat di dalam buku teks muka surat 12 dalam tajuk Mari Cuba. Ibu, saya ingin membuat album kejayaan keluarga. Saya mahu menghadiahkannya kepada Abang Nasri. Kalau begitu, Ibu akan membantu kamu. Apakah bahan-bahan yang kamu perlukan? Bahan-bahan yang saya perlukan ialah 3 helai kertas warna, sebilah gunting, sebatang pembaris, beberapa biji butang, sebotol gam. Okey. Perkataan yang telah diwarnakan dengan warna merah ini merupakan penjodoh bilangan. Okey, mari kita lihat apakah maksud setiap penjodoh bilangan tersebut. Okey. Helai. Helai ini kita guna untuk benda yang nipis dan lebar. Bilah untuk benda yang tajam. Batang untuk benda yang panjang. Biji untuk buah, sayur-sayuran dan benda yang kecil. Botol untuk benda yang diisi di dalam botol. Sebentar lagi cikgu akan paparkan contoh-contoh lain bagi setiap penjodoh bilangan tersebut. Okey, kita sambung semula. Okey, bahan-bahan tambahan adalah seperti manik, pensel warna, jarum, berus, warna, cat air, rendah dan benang. Setelah siap, tampalkan beberapa helai gambar dalam album tersebut. Okey. Mari kita tengok info bahasa di sini yang menerangkan tentang penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Okey. Penjodoh bilangan bagi helai. Okey, contoh yang lain, baju, daun, sampul surat, seluar. Okay, helai ini kita guna untuk benda yang nipis, lembut dan lebar. Penjodoh bilangan helai. Okay, ini juga contoh lain seperti tuala, baju, seluar, sapu tangan, daun, rumput, rambut, kertas, kain. Penjodoh bilangan bilah. Bilah ini kita gunakan untuk benda yang tajam dan runcing. Okay, runcing tu maksudnya bentuk ini, runcing. Okay. Okay, contoh penggunaan gergaji, gunting, kapak, keris, lembing, parang, pedang, sabit, pisau, tombak. Penjodoh bilangan batang. Okay, bagi benda yang lurus, panjang dan keras. Okay, contohnya berus gigi, galah, gigi, jalan, jari, kapur, kayu, lidi, lilin, mancis dan lain-lain lagi. Ini pula penjodoh bilangan bagi biji. Okay, biji ini untuk jenis buah-buahan dan benda yang bulat. Okay, contohnya sebiji ciku, sebiji durian, sebiji nanas, sebiji tembikai, dan contoh-contoh lain. Okey, botol. Botol ini kita gunakan
benda atau cecair yang diisi di dalam botol. Okey, contohnya susu, sos, cili, cuka, air, minyak, kicap, ubat dakwat. Baiklah, tugasan pada hari ini, sila buka buku aktiviti muka surat 13 dan 14. Okey, kita tengok muka surat 13, tajuk hasil kami. Arahan tugasan, senaraikan objek yang terdapat di dalam gambar berdasarkan penjodoh bilangan yang diberi. Alia dan Azim bekerjasama untuk menyiapkan tugasan membina model kapal. Okey, di sini ada 5 jenis penjodoh bilangan iaitu biji, gulung, ikat, buah, pasang. Okey, cikgu akan terangkan setiap contoh dan juga penerangan tentang penjodoh bilangan tersebut. Okey, biji. Biji kita guna untuk objek yang bulat dan kecil. Contohnya oren, bola, telur, guli, cawan. Buah. Buah kita gunakan untuk benda padu yang tidak mempunyai saiz dan bentuk tertentu. Okay, contohnya bangunan, gua, jambatan, kereta, kerusi, meja, almari, dan rumah. Gulung. Gulung untuk membilang benda-benda yang digulungkan. Okay, contohnya segulung kertas, segulung filem, segulung permaidani, segulung tikar. Okay, benda yang telah kita gulungkan. Pasang. Pasang kita gunakan untuk benda yang berpasangan, yang mempunyai kawan. Contohnya stokin, kasut, anting-anting, baju kurung. Ikat. Ikat kita gunakan untuk membilang benda-benda yang diikat. Okay, contohnya sayur, tebu, lidi. Okay, kita tengok semula latihan pada muka surat 13. Okay, biji. Mari kita tengok biji di dalam gambar ini. Apakah yang sesuai dengan penjodoh bilangan bagi biji? Okay, kita lihat ada guli di dalam mangkuk tersebut. Jadi, kita akan tulis guli. Okay. Gulung. Mari kita lihat contoh di dalam gambar tersebut. Manakah benda atau objek yang menunjukkan gulung, yang sedang bergulung? Okey, contohnya ini. Tikar. Okey, maka murid-murid tulislah tikar. Okey, contoh lain bagi ikat, buah, pasang, cikgu minta murid-murid untuk mencari jawapan berdasarkan gambar yang telah disediakan dalam buku aktiviti ini. Okey, baiklah. Muka surat 14, tajuk Tokoh Ibu Misali. Okey, tugasan ini meminta murid-murid membina ayat menggunakan penjodoh bilangan berdasarkan situasi di bawah. Nenek Alia telah terpilih sebagai penerima anugerah Tokoh Ibu Misali. Alia serta keluarga dikehendaki membuat persiapan bagi neneknya untuk menghadiri majlis tersebut. Okay. Kita lihat ada 6 gambar. Okay, yang pertama bunga, yang kedua beg tangan, ketiga tudung, keempat jam tangan, kelima baju kurung, keenam kasut. Okey. Ayat pertama, Alia bercadang untuk membelikan nenek sejambak bunga. Okey, bunga ini kita guna untuk sejambak. Okey. Yang kedua, beg tangan. Okey, ini ialah pilihan jawapan untuk
gambar di muka surat 14. Okey, yang ini boleh juga tukar kepada sepasang. Murid-murid boleh menggunakan sama ada sehelai atau sepasang. Okey, ini ialah pilihan jawapan. Okey, mari kita tengok. Okey, nombor 1 sejambak sudah digunakan. Okey, yang kedua, kita lihat gambar yang kedua iaitu beg tangan. Okey, beg tangan kita akan gunakan penjodoh bilangan seutas. Okey, seutas. Okey, kita akan bina ayat menggunakan penjodoh bilangan tersebut. Okey, contohnya, ibu hendak membeli seutas beg tangan baharu untuk nenek. Okey, itu contohnya. Okey, bagi yang gambar ketiga iaitu tudung. Tudung kita akan guna sehelai. Okey, jadi daripada penjodoh bilangan tersebut, murid-murid hendaklah membina ayat. Okey, gambar yang keempat iaitu jam tangan. Jam tangan penjodoh bilangan yang sesuai digunakan ialah seutas. Okey. Baju kurung. Okey, baju kurung sama ada murid-murid hendak gunakan helai ataupun sepasang pun boleh. Okey. Keenam. Okey. Selipar ataupun kasut yang berpasangan kita hendaklah gunakan penjodoh bilangan sepasang. Okey. Jadi untuk ayat nombor 3, 4, 5 dan 6, cikgu minta murid-murid untuk membina ayat berdasarkan penjodoh bilangan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Baiklah, sekian sahaja untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid faham tentang penjodoh bilangan dan tahu penggunaan contoh penjodoh bilangan yang sesuai. Sekian, terima kasih. Selamat belajar semua.